Shalom, selamat malam para ibu-ibu dan para wanita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan wanita GKPJ. Kita bersyukur meskipun kita berada di dalam kondisi seperti ini, kita masih bisa bersekutu bersama-sama. Dan Tuhan masih menyediakan media yang ada sehingga kita bisa beribadah bersama. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan atas kehidupan kita untuk semua yang Tuhan telah sediakan dan berikan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu. Syukur, mau bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Musik saja. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Dan kami masih boleh menikmati segala anugerah, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama pada malam hari ini di dalam persekutuan wanita. Tuhan, tolong kami agar kami dapat bersungguh-sungguh menikmati hadirat dan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Agar hidup kami para wanita-wanita boleh terus diperbaharui dan berguna bagi keluarga dan lingkungan sekitar kami. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan nas bertanggapan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya 8 pasal ayat 11 sampai dengan 22. Yesaya terpaksa bersembunyi.
Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya kamu harus takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit bersama-sama dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman dan mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Pembacaan firman Tuhan kita sampai di sini. Ketika kita berada di dunia ini, pastilah kita tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, masalah, tekanan, dan hidup. Semuanya itu mungkin akan menimbulkan kesedihan, kekecewaan, dan mungkin juga tangisan. Namun percaya dan berserah kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau kita anak-anaknya lakukan dalam menghadapi segala situasi apapun di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang malam ini akan disampaikan oleh penginjil Yuyang, kita naikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini sekali lagi di dalam bahasa Mandarin. Tang wo yi kan bu qi li dao lu, tang wo yi wu fa li jie ni ji hua,当我仍然紧握住你心，
我真心相信你，我真心相信你，永远地相信你，永远地相信你。 Firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan tema Bawalah Kekhawatiranmu pada Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yuyang dan diterjemahkan oleh Ibu Mikilina. Kepada penginjil Yuyang dan Ibu Mikilina kita persilakan. 主所爱的姐妹们，大家主内平安。 Selamat malam saudara-saudari di dalam Kristus. 感谢上帝一直看顾保守着我们。 Puji Tuhan yang telah memimpin dan memelihara kita. 在我们一同来看上帝的话语之前，我们一同先来祷告。 Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. 天父，我们来到你的面前。 Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. 主，我们知道在这个世界上有很多的劳苦愁烦， Kami tahu di dalam dunia ini banyak kesusahan dan kesulitan. 但是主，你应许我们在你的里面就有平安。 Tetapi Engkau berjanji kepada kami, di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera. 我们可以把一切的忧愁都交在你的面前， Kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami ke hadapan-Mu. 因为你已经为我们担负了。 Karena Engkau telah menanggung beban kami. 求你赐给我们更加渴慕寻求你的心， Biarlah Engkau memimpin dan menolong kami agar kami memiliki hati yang rindu akan Engkau. 让我们因着常在你的里面，就蒙你的看顾和保守。 Karena kami ada di dalam Engkau, kami mendapat pemeliharaan daripada Engkau. 因为让我们常在你的里面，就不被这些忧虑所缠绕着。 Dan kami di dalam Engkau, kami boleh bebas daripada kekhawatiran. 垂听我们在你面前的祷告， Dengarlah doa kami. 让你的话语来安慰、教导、帮助、带领我们。 Biarlah firman-Mu datang dan menguatkan kami. 奉耶稣基督的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 姐妹们，我们一同来看一节的经文， Saudari sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. 彼得前书5章第7节。 Kita membuka dari 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-7. 彼得前书5章第7节， 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 我们先用中文来读，然后再用印尼文来读。 Pertama akan dibaca dalam bahasa Mandarin, kedua dalam bahasa Indonesia. 彼得前书5章7节，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 亲爱的姐妹们，很多时候我们都会被忧虑困扰着。 Saudari sekalian, seringkali kita dikukung oleh kekhawatiran. 会为着我们的婚姻、家庭、工作， Kita bisa khawatir tentang perkawinan dan tentang pekerjaan keluarga kita. 为着我们的生活、孩子、经济以及健康的问题忧心忡忡。 Kita khawatir tentang kehidupan anak-anak kita, kesehatan, dan berbagai macam masalah. 这是生活在这个世界上的人都会经历的，都会临到他们身上的。 Ini semua bisa dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. 但是作为属天的子民，我们不同的是什么呢？ Tetapi sebagai warga surgawi, apa yang menjadi perbedaan bagi kita? 我们也同样会有忧虑， Kita bisa khawatir. 我们同样会面对一些环境和困扰我们的问题， Kita bisa menghadapi hal-hal yang menyulitkan kita. 但是我们却可以不活在这种忧虑当中。 Tetapi kita bisa memilih, kita tidak mau hidup di dalam kekhawatiran tersebut. 就如刚刚所读的经文告诉我们， Seperti firman yang barusan kita baca. 就是要把我们的一切忧虑都交给神， Yaitu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 要把你的忧虑卸给神。 Mau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. 那我们首先来看什么是忧虑呢？ Pertama kita akan melihat apakah kekhawatiran itu. 忧虑就是不安、愁烦或让我们感到害怕的感觉。 Kekhawatiran itu merupakan satu rasa tidak aman, rasa takut, cemas, dan membuat kita tidak merasa aman. 是我们对未来的担忧。 Kita takut akan masa depan kita. 通常处在忧虑中的人啊，常常会花很多的时间去考虑将来可能会发生的事情。
Orang yang hidup di dalam kekhawatiran, dia pasti bisa memikirkan hal-hal yang akan terjadi dan mencemaskan hal-hal masa depannya. 然后为着最坏的可能去担惊去受怕。 Dan terhadap keadaan kenyataan terburuk yang akan terjadi, dia menjadi takut. 就像我们刚刚说的，会为着家庭、工作、孩子健康等问题去忧心， Seperti khawatir soal keluarga, anak-anak, perekonomian, dan sebagainya. 就像在有环境在逆境中的人， Dan orang yang di dalam kesulitan, 他所忧虑的是什么时候能够苦尽甘来。 orang yang di dalam kesulitan, yang dia khawatirkan bagaimana keadaan yang pahit ini berubah menjadi manis. 什么时候这个困难的事情可以过去？ Bagaimana peristiwa yang menyulitkan ini bisa segera berlalu. 那就好像在顺境中的人， Orang yang dalam keadaan lancar 即便他们暂时没有什么样的苦难临到他们， dan sementara tidak ada penderitaan yang menghampiri mereka. 他所忧虑的是我怎么才能变得更好？ Yang dia khawatirkan adalah bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. 我的生活怎么才能拥有更多的东西？ Kehidupanku bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi. 所以姐妹们，我们会看到人的一生总是不断的为着这个为着那个去忧虑。 Melihat ini kita bisa menarik satu kesimpulan. Di dalam hidup manusia banyak sekali kekhawatiran. 这个忧虑并不会因为我们在好的环境当中或不好的环境当中而存在，或者是没有。 Dan kekhawatiran ini tidak memilih apakah kita ada di keadaan yang baik ataupun buruk. 所以他常常把让人压在这个担子下， Dan dia seringkali menarik orang dan menaruh beban di atas orang tersebut. 会使人感到自己非常的愁苦，非常的烦恼。 Dan mengakibatkan orang itu merasa sangat khawatir dan sangat sedih. 那主所爱的姐妹们，虽然我们活在这个世界上有很多让我们忧愁的事情， Saudari sekalian, walaupun hidup di dalam dunia ini kita banyak mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan kita. 但是呢，我们也要时刻的提醒自己， Kita harus segera mewaspadai diri kita. 我们和没有信主的人是不同的， Kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan tidak sama. 我们和没有救恩的人是不同的。 Kita dengan orang yang tidak memiliki keselamatan itu tidak sama. 因为在我们每一个人身上都有上帝他自己的旨意和安排。 Karena di dalam hidup setiap manusia ada pengaturan dan juga rencana Tuhan tersendiri baginya. 就像圣经当中约瑟他的一生一样， Seperti contoh di Alkitab kita melihat kehidupan Yusuf. 他的一生经历了各样的环境， Di dalam kehidupannya dia mengalami berbagai banyak permasalahan. 然而约瑟却把他所经历的一切都看作是上帝的美意。 Tetapi Yusuf memakai segala kondisi yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah rencana indah dari Tuhan. 并且他相信一切都在上帝的手中， Dan dia percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. 所以他愿意顺服上帝的带领。 Maka dia mau percaya dan turut taat kepada pimpinan Tuhan. 在任何环境当中，他都做自己该做的事情。 Di dalam kondisi apapun dia mengerjakan porsi yang menjadi bagian yang harus dia kerjakan. 他不会为此忧愁，也不会去埋怨上帝。 Dia tidak bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. 同样的，姐妹们， Sama sepertinya saudari sekalian, 主耶稣也教导我们不要为明天去忧虑。 Tuhan Yesus pun mengajar kepada kita untuk tidak khawatir akan hari esok kita. 我们一天的难处一天当就够了。 Kesusahan kita biarlah satu hari sudah cukup. 我们是要对我们的生活所面对的一切有考虑、有打算。 Kita terhadap masa depan kita harus memperhatikan dan merencanakan. 但是我们不要过多的去忧虑， Tetapi kita tidak berlebihan untuk khawatir. 就好像这件事情让我们的心非常的烦躁。 Seperti sesuatu hal yang membuat hati kita menjadi tidak tenang. 我们为着一件事情晚上没有办法好好的睡觉， Karena sesuatu hal membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. 我们因为有事情发生，不能够来到上帝的面前去祷告、去唱诗、去敬拜。 Karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa datang ke hadapan Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. 姐妹们，我们要对我们的未来、我们所生活的一切有一个打算和计划。 Kita ada rencana dan juga ada pertimbangan di dalam rencana masa depan kita. 但是我们不要过多的去忧虑， Tetapi kita tidak harus
khawatir berlebihan. 因为我们要知道的是，我们的上帝不会让我们独自去面对。 Karena yang harus kita tahu, Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung sendiri beban kita. 就好像现在我们面对疫情，面对很多的事情， Seperti kita menghadapi banyak permasalahan, masalah epidemi COVID-19 dan berbagai macam masalah. 它给人们在经济上、在生活上、身体健康上都带来了很大的伤害。 Di dalam perekonomian, kesehatan maupun kehidupan membawa dampak yang merusak sekali. 即便如此，上帝也是与我们同在的。 Dalam kondisi yang demikian pun Tuhan tetap menyertai kita. 上帝透过他的话语来安慰、引导我们， Tuhan dengan firman-Nya Dia menghibur kita, 来坚定我们的信心， mengokohkan iman kita, 使我们不致摇动， sehingga kita tidak goyang. 也透过教会给我们帮助和关怀。 Dan juga perhatian daripada gereja dan juga perhatian dari umat Tuhan. 所以姐妹们，我们可以真正的、完全的把自己交在他的手中， Kita boleh dengan tenang menyerahkan diri kita di tangan Tuhan. 让我们能够用行动去相信他的带领和预备。 Kita dengan tindakan untuk mempercayai apa rencana Tuhan untuk kita. 所以接下来我们看到，那什么忧虑是从何而来的呢？ Selanjutnya kita akan melihat dari mana datang kekhawatiran. 我们知道什么是忧虑，那我们知道忧虑是从何而来的吗？ Dan kita udah tahu apa itu kekhawatiran. Apakah kita tahu dari mana kekhawatiran? 首先我们要知道的是，忧虑它不是从神而来的。 Kita tahu bahwa khawatir itu bukan dari Tuhan. 在圣经当中，我们可以看到上帝赐给人很多的福气。 Di dalam Alkitab kita bisa menemukan Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada manusia 但从来都不加上忧虑。 dan tidak menambahkan akan susah payah. 我们可以从救赎的好消息到神给人的旨意都可以看到， Kita boleh melihat rencana penyelamatan Tuhan sampai pada saat ini memberitahukan kepada manusia. 神是要人喜乐的神， Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan manusia memiliki sukacita. 并且是要人常常喜乐的上帝。 Bahkan Tuhan yang menyuruh kita untuk bersukacita senantiasa. 那么既然这样，姐妹们，我们就要保守自己的心。 Maka dengan demikian kita harus memelihara akan hati kita sendiri. 对于那些莫名其妙就会让我们感到很烦恼、很愁烦的事情，我们要拒绝它。 Untuk hal-hal yang tiba-tiba terjadi yang membuat kita menjadi kacau pikiran, kita harus menghindari. 因为让我们的心只为主，让主在敲门的时候为主打开， Karena hati kita hanya terbuka tak kala Tuhan yang mengetuk pintu hati kita. 让我们的心不向着这个忧虑去打开。 Dan kita tidak membuka hati kita untuk kekhawatiran. 因为主来了，喜乐就来了； Karena Tuhan datang, maka sukacita datang. 而忧虑来了，痛苦和烦恼也就来了。 Karena khawatir datang, maka kesulitan dan kesusahan itu yang datang. 所以我们要求上帝来保守我们的心门，只为他而打开。 Maka kita mohon kepada Tuhan untuk menjaga pintu hati kita, hanya membuka pintu hati kita untuk Tuhan. 再者，这个忧虑也不是从新生命来的，它是从旧生命来的。 Dan kekhawatiran ini bukan datang dari hidup yang baru, tetapi di dalam hidup yang lama. 因为旧的生命它以这个世界为满足， Karena hidup yang lama, kepuasan diletakkan hanya kepada dunia ini. 它把人重新带回到了这个劳苦愁烦当中， Dia membawa manusia untuk hidup di dalam kesusahan dan kesulitan. 把这个重担压在了我们人的身上， Memakai beban berat ini menaruh di dalam punggung daripada manusia. 让人活在罪和愁苦当中。 Manusia hidup di dalam dosa dan kesusahan. 而新生命的源头，我们知道就是神。 Dan kita tahu hidup baru, pokok daripada hidup yang baru adalah Tuhan. 而新生命的追求就是如何去走新的道路。 Dan yang dikejar oleh hidup yang baru, bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. 过着渴慕神、仰望神、等候神的生活， Melalui kehidupan yang berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. 就像保罗所说的， Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. 我们要靠着主， Kita harus bersandar kepada Tuhan. 把旧人和旧人的邪情私欲钉死在十字架上，
pada manusia lama, sifat-sifat lama kita salibkan di atas kayu salib. 然后追求新生命的长进。 Dan mengejar akan pertumbuhan manusia baru. 所以姐妹们，我们要在这个世代中求神保守我们的心怀意念在他的里面。 Di dalam zaman ini kita harus bermohon dengan sangat kepada Tuhan untuk menjaga akan hati kita untuk mengenal kehendak Tuhan. 求神保守我们的新生命有一个新的追求， Sehingga hidup baru kita memiliki satu tujuan yang baru. 使我们不被旧的生命、不被忧虑所困扰， Sehingga kita tidak dikungkung oleh lagi kekhawatiran. 活在上帝的心意和祝福当中， Hidup di dalam kehendak Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. 不去给魔鬼、给那恶者留地步来骚扰我们。 Jangan biarkan iblis untuk menggoda kita, menyediakan waktu untuk dia. 只有因为这个旧的生命不是从神而来的， Karena hidup yang lama sungguh bukan dari Tuhan. 所以我们若不拒绝，会给我们的生命带来危害。 Kalau kita tidak menghindari akan membahayakan hidup kita. 所以我们看忧虑的危害，首先它就是对生命最大的危害是会让人失去信心。 Bahaya dari kekhawatiran yang terbesar kalau kita lihat adalah kita kehilangan iman. 当主耶稣基督看到门徒们为明天忧虑的时候，就责备他们。 Waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya khawatir akan hari esok, maka Tuhan Yesus mencela mereka. 主耶稣说：“你们这小信的人呐， Tuhan Yesus mengatakan, hai kalian orang-orang yang kurang percaya. 因为小信就是对神全能的怀疑。 Karena iman yang kecil atau tidak percaya itu adalah prasangka terhadap Tuhan. 也是对人在神眼中价值的怀疑。 Yang meragukan Tuhan di hadapan manusia. 上帝看我们每一个被他拯救的人为宝贵， Tuhan melihat setiap orang yang ditebus oleh Dia sebagai sesuatu yang berharga. 他付上了生命的代价来拯救我们。 Dia membayar dengan harga yang mahal untuk menyelamatkan kita. 我们的小信会让我们觉得上帝不爱我们， Kita karena iman kita yang kecil, kita bisa merasa Tuhan tidak cinta kepada kita. 会让我们怀疑自己在神眼中的价值。 Kita meragukan harga kita di hadapan Tuhan. 那当我们失去信心的时候，当我们小信的时候，我们人的有限就会使自己被压在这种愁苦当中。 Kalau kita kehilangan iman dan kita memiliki iman kecil, kita meletakkan diri kita di dalam kekhawatiran dan kesusahan. 但凡愁苦的人，他都没有喜乐，没有安息。 Orang yang hidup susah ataupun sering berkeluh kesah, dia tidak memiliki sukacita. 他的心里被这些愁烦、苦恼的事情所充满，也没有那样的心思再去敬拜神、渴慕追求神。 Hatinya penuh dengan kekhawatiran dan juga kesusahan sehingga hatinya tidak ada tempat lagi untuk mengejar kehendak Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan. 那我们跟神的关系，我们属灵的生命就会受到危害。 Maka hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan rohani kita menjadi berdampak. 在圣经当中，我们可以看到 Di dalam Alkitab kita bisa melihat 那些被主耶稣和使徒医治好的人， orang-orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul. 无一例外，他们都是有信心的人。 Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman. 因为一个敬畏神又有信心的人， Karena orang yang taat kepada Tuhan dan juga memiliki iman kepada Tuhan, 他虽然不一定在物质财富上丰富， walaupun dia tidak pasti di dalam kehidupannya berlimpah dengan harta, 但是在圣经当中，我们看到，因着他倚靠神，他就什么都不缺了。 tetapi karena di dalam Alkitab mengajar kepada kita, kalau dia bersandar kepada Tuhan, dia tidak kekurangan apapun. 再者，忧虑的危害还有是会让人高举自己。 Dan dampak atau bahaya daripada kekhawatiran adalah orang bisa meninggikan dirinya sendiri. 如果我们常常的忧虑，那忧虑会使我们高举自己。 Kalau kita sering khawatir itu bisa membuat kita meninggikan diri kita sendiri. 我们看彼得前书5章6节他所说的， Dan kita melihat di dalam Petrus pasal yang kelima ayat ke-6 di sana dikatakan, 他说：“所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。” Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 接下来在7节，也就是我们今天所读的经文，就说到，
Dan selanjutnya di ayat yang ke-7, di sini seperti yang tadi kita baca. 你们要把一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. 这让我们看到，忧虑其实就是人不愿意自卑，不愿意顺服神的安排。 Kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kalau kita khawatir berarti kita tidak mau merendahkan diri dan kita juga berprasangka kepada Tuhan. 忧虑就是我们常常会觉得上帝没有把最好的给我，所以我要靠自己去得到更好的。 Khawatir berarti kita menganggap Tuhan tidak sanggup memberikan yang terbaik untuk kita sehingga kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk menggapainya. 那么这样的结果就是我们使自己活在劳苦愁烦当中。 Hal tersebut membuat kita hidup di dalam kesusahan. 正如主耶稣曾经问门徒， Seperti Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. 他说：“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？” Dia berkata kepada murid-muridnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menampak sehasta pada jalan hidupnya? 这最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事情呢？ Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? 对人来说，使自己的寿数能够加增是不可能的事情。 Dan di dalam pengandalan diri daripada manusia untuk dapat menyelesaikan itu tidak mungkin. 这个世界上有很多的人都追求长生不死， Dan banyak sekali di dalam dunia ini orang mengejar akan panjang umur dan tidak meninggal. 他们用更好多的办法来达到这个目的，但却终究没能做到。 Dan mereka memakai begitu banyak cara untuk mencarinya tetapi tidak menemukan. 但在这里，我们看到主耶稣说，这个是小事情。 Tetapi Tuhan Yesus mengatakan hal ini adalah hal yang kecil. 姐妹们，这样的小事情人都做不到， Orang hal sekecil ini tidak dapat dikerjakan oleh manusia. 更不要说去高举自己， Bagaimana kita bisa meninggikan sendiri 然后站在不顺服神的位置上了， dan berdiri dengan tidak taat kepada Tuhan. 然后去忧虑这个忧虑那个，不愿意把自己完全的交给神。 Khawatir tentang ini, khawatir tentang itu dan tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. 姐妹们，主既然愿意背负我们的忧虑， Kalau Tuhan mau menanggung akan beban kita, 那我们就不要自己再活在这样的重担之下。 maka kita jangan sendiri menaruh beban untuk kita pikul. 我们蒙恩得救的人是有依靠的， Karena kita orang-orang yang diselamatkan, kita memiliki sandaran. 我们可以不活在这种忧愁所带给我们的痛苦当中， Kita tidak mau hidup di dalam jeripaya dan kesusahan. 因为只有神所赐的喜乐才是人的健康和幸福。 Karena hanya sukacita yang diberikan kepada Tuhan ini memberikan kesehatan jiwa kepada kita. 那么姐妹们，既然我们都知道忧虑不好， Kalau kita tahu kekhawatiran itu tidak baik, 对我们自己有伤害， membahayakan diri kita, 对我们的心情带来伤害， dan untuk iman dan perasaan mental kita juga berbahaya. 对我们和上帝的关系带来伤害。 Dan juga membawa satu hubungan, merusak hubungan kita dengan Tuhan. 但是很多的时候，我们还是无法让自己不去忧虑。 Tetapi seringkali kita tidak bisa membiarkan diri kita untuk tidak khawatir. 那么接下来我们就来看要如何去解决这个忧虑呢？ Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita menyelesaikan kekhawatiran kita. 我们如何让自己不活在忧虑当中呢？ Bagaimana kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. 那么解决忧虑最重要的是源于上帝对我们的顾念。 Dan kita harus penyelesaian kekhawatiran terhadap diri kita, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara dan peduli akan kita. 当我们面对困难、面对环境使我们发愁、使我们忧虑的时候， Waktu kita menghadapi kondisi atau keadaan yang membuat kita menjadi susah dan kita khawatir. 可能我们的亲人、我们的朋友他会帮助我们， Mungkin teman kita, sanak saudara kita bisa menolong kita. 他们会为我们想办法。 Dia bisa memikirkan hal-hal yang baik untuk kita. 然而我们知道的是，人的能力是有限的， Tetapi kita tahu kemampuan manusia itu terbatas. 有的事情人可以做，有的事情人是无法做到的。 Ada hal yang bisa dilakukan manusia, ada hal yang tidak dapat dilakukan manusia. 那么，当我们现在无助的光景当中，到底谁能帮助我们呢？
Di dalam keadaan kondisi kita terpuruk, siapa yang dapat menolong kita? 谁能一直的帮助我们呢？ Siapa yang sanggup terus-menerus menolong kita? 圣经告诉我们说，上帝呢？ Dan Tuhan Yesus mengatakan hanya Tuhan. 因为什么呢？ Karena apa? 因为他是我们在天上的父， Karena dia adalah Bapa kita di sorga. 因为我们是他花重价所赎买回来的， Karena kita adalah umat yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. 因为神的属性就是爱。 Karena karakter sifat daripada Tuhan itu adalah kasih. 正如圣经所说， Seperti Alkitab mengatakan, 我们所需用的一切，我们的天父是知道的。 apa yang kita perlukan Tuhan tahu. 不仅如此，我们正在经历的环境，我们所遇到的困难，我们的天父也是知道的。 Kondisi kita pada saat ini, kesulitan yang kita alami, semua Bapa kita tahu. 他会按照我们真正的需要来为我们预备， Dia bisa menyediakan tepat pada waktunya. 因为上帝顾念我们，在意我们，爱我们。 Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan perhatian dan Tuhan peduli akan kita. 就像作为父母的，总是为孩子预备好一切他所需要的。 Seperti sebagai orang tua, kita juga menyediakan terbaik untuk anak-anak kita. 但是上帝爱我们更是如此， Tapi Tuhan mengasihi kita jauh daripada itu. 他比我们的父母更知道我们需要什么， Dia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita daripada orang tua kita. 并且在上帝没有难成的事。 Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. 所以，我们除了要知道神顾念我们之外， Setelah kita tahu bahwa Tuhan peduli akan kita, 解决忧虑，还要肢体之间基于基督的大爱彼此的去关怀。 di dalam menyelesaikan kekhawatiran, karena di dalam kasih Tuhan Yesus kita harus saling bertolong-tolong untuk menanggung beban. 这也是能够解决忧虑的一个方法。 Itu juga satu hal yang bisa menyelesaikan kekhawatiran. 姐妹们，虽然我们现在很少的见面， Saudari-saudari, mungkin kita jarang sekali bertemu, 但是我们还是可以透过手机、透过 VR、透过电话各样的方式，我们有很多的交流。 kita bisa menggunakan media sosial, WA, dan juga telepon untuk saling berhubungan. 在我们彼此交流、彼此关怀的时候，我们就可以知道彼此之间正在面对什么、需要什么。 Waktu kita memperhatikan dan saling berhubungan, kita tahu si A butuh apa, si B butuh apa. 我们也可以知道姐妹们正在为什么事情而忧虑、而烦恼。 Dan kita tahu apa yang sedang mereka gumulkan. 然后我们就可以用上帝的话语去彼此安慰、去劝勉。 Maka kita bisa menggunakan firman Tuhan, saling menguatkan dan memperhatikan. 我们借着祷告，把彼此交在上帝的手中，求上帝看顾保守。 Kita dengan doa menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan mohon Tuhan memelihara kita. 我们更可以用实际的行动去帮助有需要的姐妹们。 Maka kita bisa juga dengan satu tindakan yang nyata untuk menolong akan saudari-saudari yang membutuhkan bantuan. 去彼此的帮助，去互相的担这个重担， Bertolong-tolong dan menanggung beban. 使我们的姐妹们走出这样的忧虑的网罗。 Sehingga kita boleh jalan keluar daripada lembah kekhawatiran. 所以，主所爱的姐妹们，无论我们现在正在面临什么、经历什么， Saudari-saudari terkasih, walaupun saat ini apapun keadaan yang kita alami, 首先我们要一定的记住，我们不是一个人， kita harus ingat kita tidak sendirian. 上帝会与我们同在， Tuhan bisa menyertai kita. 他会借着他的话语， Dia memakai firman-Nya, 借着教会， memakai gereja, 借着我们身边的姐妹们， memakai saudara seiman, 借着我们的家人， memakai keluarga kita, 借着这个世界上的一切来与我们同在。 memakai apa yang ada di dalam dunia ini untuk menyertai kita. 因为上帝并不是要我们缺乏， Karena Tuhan tidak ingin kita kekurangan, 上帝乃是要我们卸去一切的忧虑， tapi Tuhan ingin kita menyingkirkan segala kekhawatiran. 单单的去仰望他，依靠他。 Hanya dengan sungguh-sungguh bersandar berharap kepada Tuhan. 因为我们的平安稳妥是来自这位救我们、爱我们的这位主。 Karena pengharapan kita datang dari Tuhan yang mengasihi dan menolong kita. 他顾念我们，所以我们可以把一切的忧虑、一切的烦恼、一切的事情都交在他的手中。 Sungguh Tuhan
perhatian dan peduli kepada kita sehingga kita bisa menyerahkan segala keluh kesah kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. 上帝会以他自己的时间、自己的方式来给我们超越的平安。 Dan Tuhan dengan waktunya, dengan kedaulatannya, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. 给我们超越忧愁、超越环境、超越困难的平安。 Satu kondisi yang bisa melebihi daripada segala kekhawatiran dan juga segala kesusahan kita. 使我们虽然有忧虑，但却不活在忧虑当中。 Walaupun kita ada kesulitan, kita ada kekhawatiran, kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. 可以在他的里面得享安息。 Di dalam Tuhan kita mendapat damai sejahtera. 这是上帝的话，这是他的应许。 Ini adalah firman Tuhan dan itu adalah janji Tuhan. 我们要相信，我们要依靠，我们要交托在他的手中， Kita harus percaya, kita harus berserah ke tangan Tuhan. 卸去我们的忧虑，卸去我们的重担， Kita membuang beban kita membuang kekhawatiran kita. 完全的交给上帝。 Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. 我们一同来祷告。 Kita masuk dalam doa. 天父，我们来到你的面前， Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. 主你已应许我们，让我们可以把忧虑交在你的手中。 Tuhan, biarlah dengan janji-Mu kami menyerahkan segala kekhawatiran, kesusahan kami di dalam tangan-Mu. 使我们在这个世界上不是无依无靠的， Di dalam kehidupan ini kami bukan tidak ada sandaran. 让我们知道无论什么样的环境，主你一直与我们同在。 Sehingga kami tahu di dalam kondisi apapun ada penyertaan daripada Engkau. 你不仅与我们同在，还会帮助我们去来担负我们的重担。 Engkau bukan hanya beserta dengan kami, tapi Engkau mau menanggung beban kami. 主知道这是你宝贵的应许， Tuhan, ini adalah janji-Mu yang sangat berharga. 求主你给我们信心去仰望依靠你， Biarlah Engkau memberikan kami iman untuk berharap dan bersandar kepada Engkau. 让我们等候你的带领，不靠自己去做任何事情。 Berdasarkan pimpinan Engkau dan tidak mengandalkan si aku. 因为主啊，我们知道我们实在是有限， Karena kami tahu kami adalah orang yang sangat terbatas. 我们无法将自己从忧虑和环境当中带出来。 Kami tidak sanggup membawa diri kami keluar daripada kesusahan dan kekhawatiran. 但是无所不能的上帝你能， Tetapi Allah yang Maha Kuasa, Engkau sanggup. 求你给我们信心去仰望你， Berilah kami iman untuk berharap kepadamu. 带领着我们以后的每一天， Pimpinlah waktu kami selanjutnya. 使我们不受这个环境的影响， Kami tidak dipengaruhi oleh keadaan. 坚定的去跟随你， Dan kami dengan teguh mengikut Engkau. 感恩的心归给你， Hati yang penuh ucapan syukur kami berikan kepadamu. 垂听我们在你面前的祷告， Dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的名祈求， Dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, supaya membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, biarlah di dalam segala situasi hidup yang kita alami, jangan lupa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus memeliharakan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kekhawatiran tidak membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Untuk ibu-ibu yang terbeban di dalam pelayanan untuk mendukung pelayan DKW, boleh memberikan persembahannya lewat rekening BCA yang tertera di bawah layar ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang, menguatkan kehidupan saudari di setiap waktu yang akan dilewati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita menutup persekutuan kita dengan doa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan segala syukur kami kepada Engkau. Engkau yang terus memberikan kami kesempatan untuk boleh berelasi dengan Tuhan, khususnya lewat persekutuan online malam hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar malam hari ini, khususnya mengenai firman Tuhan yang boleh terus menguatkan kami untuk boleh memperteguh iman kami, terus berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga jadikan kami orang-orang yang boleh tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Tuhan, pimpin langkah setiap anak-anak-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah lewat persekutuan online ini. Engkau yang akan menopang kehidupan mereka, memberikan jalan keluar, menguatkan iman setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, persekutuan Komisi Wanita malam hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.